Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ainur Hanan binti Zulkifli, nombor metrik 049495. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Doktrin Syiah Imamiyah 12 dalam permasalahan Wahabiyah, Raj'ah al-Bada' dan Tanasuh. Okey, untuk pendahuluan, Syiah menurut bahasa ialah satu kumpulan atau kelompok manusia. Manakala menurut istilah, yang pertama, satu frasa merujuk kepada salah satu daripada dua mazhab terpenting dalam Islam yang menolak 3 orang Khalifah Ar-Rasyidin yang terawal dan menganggap Sayyidina Ali sebagai pengganti Nabi SAW yang sah. Manakala yang kedua, suatu kelompok yang mencintai dan mengasihi Sayyidina Ali dan keluarganya serta berpendapat mereka adalah yang paling berhak mewarisi kepimpinan, yakni Al-Imamah. Seterusnya, Syiah Imamiyah 12 dikenali disebabkan kepimpinan imam-imam mereka adalah berantaian, yakni tasalsul al-imamah, bermula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib sehinggalah imam ke-12 iaitu Muhammad bin Al-Hasan bin Ali yang mereka mendakwa sebagai Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Farah Syafiqah binti Haris, nombor metrik 050740. Okey, di antara doktrin dalam Syiah Imamiyah 12 adalah yang pertama adalah mengenai ghaibiyah. Okey, Syiah Imamiyah percaya bahawa imam yang ke-12 mereka iaitu Muhammad bin Al-Hasan mengalami dua kegaiban, iaitu ghaibatul sughra dan ghaibatul kubra. Ghaibatul sughra ataupun saghiri yakni ghaib kecil, dan juga ghaibah kabiri yakni ghaib besar. Ghaib kecil bermula pada tahun 260 Hijrah hingga 328 Hijrah. Imam boleh dihubungi oleh penganut Syiah melalui perantara yang digelar Al-Bab. Al-Bab ni maksudnya adalah pintu saluran untuk berhubung dengan imam. Maksudnya orang perantaraan. Orang pertama yang bertindak sebagai Al-Bab adalah Uthman bin Sa'id Al-Umri, iaitu seorang saudagar minyak. Terdapat beberapa orang yang dianggap sebagai duta-duta Imam Mahdi kepada orang ramai, dan pada masa itu Imam Mahdi dianggap masih dihubungi oleh orang-orang tertentu. Dan setelah habis pada zaman tersebut, dianggap bermulanya zaman Ghaibatul Kubra, iaitu gaib besar, sehingga kepada suatu masa yang tidak dapat ditentukan oleh sesiapa pun. Di dalam kitab I'lamul Wara' ada menyebut riwayat yang menyatakan bahawa Imam meminta As-Samiri. As-Samiri ni adalah Al-Bab, yakni pengantara yang terakhir, supaya tidak mewasiatkan kepada sesiapa pun sebagai Al-Bab selepasnya, kerana mengikut imam tersebut kegaiban yang sempurna, iaitu Al-Ghaibah Al-Kubra, akan berlaku di mana imam tidak lagi dapat dihubungi oleh sesiapa pun. Okey, Syiah ni berperanan sebagai naib kepada Imam Al-Ghaib. Mereka percaya, Syiah percaya begitu. Dan imam yang mereka namakan Al-Mahdi Al-Muntazar Sahibuz Zaman atau Al-Qaimul Hujjah akan lahir di akhir zaman setelah diizinkan oleh Allah untuk keluar. Kemunculan semula Imam Mahdi ini dipanggil Ar-Raj'ah, iaitu kawan saya akan menerangkan pada tajuk selepas ini. Okey, akidah ghaibah ini dibina atas kepercayaan bahawa pada setiap zaman wajib mempunyai imam. Dalam membina akidah imamiyah ni, para perancang mazhab Syiah telah menetapkan beberapa kriteria ataupun sifat yang dikatakan sebagai tanda yang mesti ada pada seorang imam. Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah mengatakan sesungguhnya Imam Mahdi telah menghilang diri di dalam Ghaibatul Kubranya lebih 1000 tahun lamanya. Kemungkinan kehilangannya itu akan berterusan selama beberapa ribu tahun lagi sehinggalah tiba masa yang dikehendaki munculnya imam yang dinantikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nafarina binti Ali, nombor metrik 04997. Akan menyambung pembentangan bagi tajuk Raj'ah. Raj'ah bermaksud kemunculan semula imam ke-12 bagi menyebarkan keadilan di muka bumi setelah dipenuhi dengan kezaliman. Menurut Khomeini dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah mengatakan telah berlaku ghaibah kubra bagi imam kita Mahdi sejak lebih 1000 tahun dan mungkin beribu tahun akan datang sebelum tiba keperluan menghendaki kemunculan yang ditunggu itu. Syiah
Syiah Imamiyah yang ke-12 ini meyakini imam mereka yang ke-12 yakni Muhammad bin Hasan Askari akan muncul kembali, iaitu raja'ah setelah gaibnya yang besar. Malahan mereka dikatakan menunggu sampai sekarang walaupun telah berlalu 1000 tahun. Syiah Imamiyah juga berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saidina Ali, Hasan, Hussein dan beberapa imam mereka. Begitu juga dengan musuh-musuh mereka seperti Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, Yazid ke dunia setelah kedatangan Al-Mahdi. Mereka dikatakan akan menuntut keadilan terhadap perampasan jawatan imamah yang sepatutnya diberikan kepada ahli al-bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Al-Murtada dalam kitabnya Al-Masail An-Nasriyah menyatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan disalib pada hari pembesaraan di atas sebatang pokok, iaitu di zaman pemerintahan Imam Mahdi. Pokok itu asalnya basah tetapi berubah menjadi kering sesudah kedua mereka itu disalibkan ke atasnya. Al-Jinhad telah meriwayatkan dari Talabah daripada Abi Bakr Ad-Rami daripada Abi Ja'far yakni Muhammad Al-Bakir mengatakan bahawa Imam Mahdi ini akan tinggal menetap di bandar Najif dengan diiringi oleh 500 malaikat, iaitu malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri, dan orang-orang beriman berjalan di hadapannya. Sesudah itu beliau akan mengeluarkan arahan kepada bala tenteranya supaya berpacar ke segenap penjuru untuk melaki seluruh dunia ini. Secara kesimpulannya, Raja'ah Syiah Imamiyah ini menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah kerana menurut Ahlussunnah wal Jamaah manusia yang telah mati maka manusia tersebut tidak akan kembali ke dunia sehinggalah berlakunya kiamat. Malahan dakwaan mereka bahawa imam mereka yang ke-12 Muhammad Hasan Al-Askari sebagai Imam Mahdi ditunggu-tunggu juga menyeleweng di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hanya Nabi Isa yang akan diturunkan semula oleh Allah ke dunia ketika hampir berlaku kiamat. Tetapi ini bukan dinamakan raja'ah kerana baginda belum lagi wafat. Baginda bukan dihidupkan semula pada akhir zaman. Sebaliknya, baginda akan diturunkan ke dunia setelah baginda diangkat ke langit dengan jasad dan roh baginda untuk masa yang tertentu tanpa mengalami kematian. Sekian saja daripada saya. Saya menyerahkan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmatani binti Yusri, bernama metrik 050757. Saya akan membentangkan konsep Al-Bada' di sisi Imam Ithna Ashriyah. Dari sudut bahasa, ia adalah muncul sesuatu yang jelas setelah tersembunyi atau tidak diketahui sebelum ini. Yang kedua ialah timbul suatu pemikiran yang baru setelah berlakunya keadaan yang berlainan daripada apa yang ada dalam pengetahuan seseorang sebelum ini. Dari sudut istilah Usuluddin, ia sebenarnya berkait rapat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari sudut Ahlussunnah wal Jamaah, ia adalah sesuatu yang dizahirkan di kemudian hari tanpa menjejaskan pengetahuan Allah yang azali. Seperti contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna thalathata fi bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma ba'dallahu azza wa jalla an yabtaliyahum faba'atha ilayhim malaka." Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bada di sini membawa maksud Allah menzahirkan sesuatu di kemudian hari. Bukannya mendatangkan perkara baru yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Okey. Namun di sudut Syiah Imamiyah 12, mereka mengatakan wujud pengetahuan Allah yang baharu, khususnya dalam pentadbiran 12 imam di sisi mereka. Okey. Sebab kemunculan Al-Bada' di sisi Syiah Imamiyah 12 ini, yang pertama, konsep Imamiyah ini sangat penting di sisi Syiah, sehingga mereka menjadikan konsep Imamiyah ini sebagai rukun dalam agama mereka. Yang kedua, perlu kepada nas dan wasiat seperti apa yang berlaku pada hari Ghadir Khum, di mana menurut mereka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah selepas baginda. Yang ketiga, disebabkan oleh berlakunya pelbagai khilaf dalam penetapan para imam, maka Syiah Imamiyah 12 ini mendatangkan nas yang selari dengan turutan imam serta bertepatan dengan keperluan nas dan wasiat di sisi mereka.
Yang keempat, matan berkenaan hadis penthabitan imam ini ada dalam kitab Al-Kafi karangan Al-Quraini, dan mereka mengatakan pentingnya penthabitan imam 12 ini kerana ia merupakan sebahagian daripada maslahah dan keperluan ummah. Disebabkan itu mereka mengatakan perlu kepada penthabitan dan beriman kepada imam 12 ini. Kesimpulannya, konsep Al-Bada' di sisi Syiah Imamiyah ini bercanggah dengan Syiah Imamiyah 12 ini bercanggah dengan agama Islam kerana mengatakan ilmu Allah itu baharu melalui wujudnya penyusunan Imamiyah mereka. Penetapan para imam ini hanya berat kepada puak mereka sahaja, tidak kepada ummah keseluruhannya. Oleh sebab itu, keadaan ini tertolak kerana melambangkan bahawa Allah berkehendak kepada makhluk dalam urusan penetapan hal ehwal Islam, dan juga penyusunan ataupun nas yang dibawakan itu tidak mendapat ataupun tidak ada satu riwayat yang mutawatir yang sampai kepada Nabi SAW. Bismillah, nama saya Hilmi Usman binti Muhammad Ramzam, 050502. Seterusnya saya akan membentang tentang permasalahan tanasuk dalam Syiah 12. Al-Imam Ash-Shah Abdul Aziz bin Ash-Shah Waliullah wafat pada 1239 Hijriah, menggabungkan Syiah Imamiyah 12 ke dalam golongan Syiah pelampau, Ghulah Al-Syiah yang ke-32 di dalam kitabnya, iaitu Tuhfah Isna Asyariyah. Di antara prinsip-prinsip utama dalam Islam yang diberi perhatian oleh golongan tersebut adalah uluhiyah, nubuwah dan al-ma'ad. Fahaman tanasuk memanipulasikan ataupun menyeleweng prinsip ketiga dalam Islam, iaitu prinsip al-ma'ad. Prinsip al-ma'ad adalah lawan bagi kepercayaan tanasuk. Maksud al-ma'ad adalah beriman dengan hari kiamat, hari kebangkitan, syurga, neraka dan lain-lain. Fahaman Syiah yang terlibat adalah gabungan An-Nausiyah dan As-Sabaiyah. Mereka mewujudkan fahaman tanasuk. Fahaman tanasuk mempunyai 3 kepercayaan. Yang pertama, agama Hindu, iaitu transmigration of soul ataupun reincarnation. Transmigration of soul adalah bermaksud pembinaan roh ke badan lain selepas meninggal dunia. Reincarnation pula bermaksud penjelmaan semula makhluk setelah mati ataupun mati hidup semula. Yang kedua, kepercayaan kedua oleh penganut ajaran Syiah, dan yang ketiga pula adalah oleh pengamal perbubuhan mempercayai mengenai perpindahan roh seseorang kepada orang lain. Al-Sabaiyah merupakan daripada kumpulan Ghulah Al-Syiah mendakwa Ali tidak mati, beliau datang bersama awan, guruh adalah suaranya, kilat ialah senyumannya. Apabila bumi dipenuhi kezaliman, Ali turun memenuhi dengan keadilan. An-Nausiyah pula daripada kumpulan Syiah Imamiyah 12, Ja'far As-Sadiq dipercayai masih hidup sehingga sekarang dan bakal menjadi Imam Mahdi pada akhir zaman. Ada yang berpendapat Ali akan hidup semula bagi memenuhi bumi dengan keadilan. Fahaman tanasuk mempercayai tidak ada kiamat dan akhirat. Kalau seseorang itu baik, rohnya akan berpindah kepada orang yang baik, dan kalau seseorang itu jahat, rohnya akan berpindah kepada orang yang jahat. Dasar-dasar penyelewengan dalam fahaman tanasuk adalah menyatakan Tuhan menjelma ke dalam diri imam-imam yang dilantik selepas Ali, mengangkat darjat Ali melebihi darjat kenabian, berpegang dengan itikad al-hulul dan tanasuk al-arwah dengan mendakwa bahawa Allah menyerap masuk ke dalam jasad Nabi Muhammad, Ali, Al-Hasan, Al-Husain dan juga Fatimah. Dapati bahawa tanasuk al-arwah dan juga konsep reinkarnasi agama Hindu adalah membawa konsep yang sama. Namun jelaslah di dalam Islam tidak ada ajaran dan kepercayaan tanasuk al-arwah kerana fahaman ini menyesatkan akidah umat Islam dan juga membawa kepada kepercayaan agama lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulannya yang dapat saya simpulkan iaitu yang pertama, Syiah Imamiyah 12 bercanggah dengan akidah yang didukung oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Syiah Imamiyah 12 telah menyongsang nas-nas yang ditanzilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, umat Islam wajib mempertahankan kesucian ajaran Islam dari terus dinodai oleh anasir-anasir sesat golongan seperti Syiah Imamiyah 12. Sekian, terima kasih.